Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Okay guys, so Noror kali ni dia tak lain sangat daripada Noror yang lain. Okay, dia lebih kurang macam tu. So ini first time ada orang komen dekat TikTok aku. Okay, ada orang komen. Pernah pula ada orang tag aku dekat TikTok, dia suruh aku buat konten Noror. Faham tak macam tu? Biasanya orang DM aku dekat Instagram, orang email aku, lepas tu ada orang komen dekat YouTube. Ini first time aku tengok. Aku tak tahulah kalau sebelum ni aku tak perasan ke apa. Tapi tiba-tiba hari ni petang tadi aku tengok dekat TikTok ada orang komen, "Baik Kemal, tolong buat konten pasal benda ni." Okay, ini first time aku tengok ada orang komen, lepas tu dia tag aku dekat TikTok, suruh aku buat konten Noror dekat YouTube. So, apa benda tu? Macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, ini pasal sihir orang Arab. Macam aku pernah cakap kat korang, kalau sihir orang Arab ni biasanya lagi kuat daripada sihir kita. Macam tu ni, orang-orang sana cakap lah. Macam tu. So, diorang punya pengaruh tu lagi kuat sebenarnya daripada segi-segi sihir ni. So, tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Benda apa sebenarnya kita nak tengok? Aku tak tengok lagi video ni. Aku tengok yang dia dah tag aku je dekat video tu. Aku dah like, aku dah save, tapi aku tak tengok lagi video tu. So, tak basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so sekarang aku dah hadir dekat dalam TikTok. Macam korang dah boleh tengok, sihir patung kena belit. So, ini dia punya tajuk ya kawan. Macam tu. So, bismillahirrahmanirrahim. Aku dah like 93,500 orang likes. Lepas tu 1,739 orang komen, 12,100 orang save, dan 4,528 orang dah share video ni kawan. So tanpa basa-basi, jom kita tengok. Okey, sihir. Inilah bahan sihir. Tengok. Dia letak mangga, dia letak satu macam besi ke kayu apa tak tahu, dia belit-belit. Ada satu patung di tengahnya, dibelit, diikat kat situ, diikat kat pinggang, diikat mana lagi tengok tu. Seperti patung ni dah lama tertanam ataupun dah lama disembunyikan di satu tempat yang khusus. Ni orang Arab tau guys. Ni orang Arab punya sihir tau macam tu. So kita tengok macam mana sebenarnya benda ni berlaku, dan macam mana benda ni boleh jadi macam tu. Ikat tangan, dia buat macam-macam. Inilah. Diikat tangan. Macam kau tengok dekat patung tu, dia diikat tangan, diisi mangga. Lepas tu aku tak tahu tu macam pokok buluh tau. Lebih kurang macam pokok buluh lah. Dinamakan pukulan sihir yang sangat-sangat bahaya, boleh membawa maut kepada mereka yang terkenanya. Nauzubillah min zalik, moga-moga kalau kita dijauhkan. Jadi kat sini saya nak share satu benda yang aku tengok tu ada mangga weh tadi kat leher dia. Sangat-sangat padulah ikhtiar untuk kita hindari sihir, hindari daripada gangguan jin iblis ni semua. Okay. So tonton video ni sampai habis. Kita tengok syekh kita ni daripada Arab, macam mana akan betul syekh kita daripada Arab. So orang ni buat voice over tadi. Okay, yang korang tengok dekat dalam ni ada syekh daripada Arab ni. Okay, dia yang apa ni tunjukkan video ni sebenarnya. Benda ni tanah Arab, apatah lagi di negara kita, negara tanah Melayu pun ada juga, tapi lain sikit lah. Jom kita saksikan video ni. Okey, sihir seperti tadi banyak berlaku di tanah Arab. Kita rekod tadi. Kalau kamu tengok, itu sihir daripada tanah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syafiq Mujahid daripada Pusat Rawatan Ali Idrus. Baik. Oh, so ustaz ni daripada Pusat Rawatan Islam lah. Macam tu. So dia tahulah serba sedikit tentang benda-benda macam ni. So kita dengar apa ustaz ni cakap. Cerita mengenai apa yang kamu tengok awal tadi, itu adalah sebuah sihir yang berlaku di tanah Arab. Anda semua dah tahu, di Arab ni, khususnya di Mesir, sangat-sangat famous dengan sihir lah. Sebab di sana tempat orang panggil apa, base dia. Ini Firaun, semua dah tahu lah. Oh, patutlah. Kan korang pernah dengar tak aku pernah cakap yang sihir dekat Mesir ni lagi kuat, faham tak? Dekat tanah Arab ni lagi kuat. Sebab apa? Dekat situlah dia punya, orang kata macam ibu negara lah macam tu. Ibu negara tu lebih kurang macam ibu negara dia, faham tak? Macam tu. Yang dekat-dekat tempat lain ni semua orang kata macam negara-negara kecil lah, macam tu. So dekat Mesir tu, dekat tanah Arab tu, ibu negara dia macam tu. Tempat pusat dia, pusat membuli belah pun boleh kita cakap kan? Tapi kali ni saya nak cerita mengenai sihir yang berlaku di sana. Sangat-sangat rare. Dan wujudnya sihir ni, sehingga kan ada yang terkena sihir seperti sihir pekak, sihir bisu, sihir
Jom aku sihir pekat dan bisu pun ada ya. Tak, dibaca ruqyah terus dapat mendengar. Siapa pernah tengok video tu? Video tu agak viral lah. Okey, kali ni kalau kamu tengok pada awal-awal video tadi, kamu boleh nampak ada satu gambar patung, bukan gambar, satu patung diikat pada kayu apa tak tahulah. Dan dililit tempat-tempat sendi semua diikat. Memang tidak dinafikan. Kawasan-kawasan itulah yang selalunya pesakit akan mengadu sakit, dan itu adalah merupakan sihir yang mana dia memanipulasikan kamu punya rohani kamu dengan menyebut nama, membaca mentera sekian-sekian, membaca jampi, sehingga kamu sendiri merasa sakit bila mana kamu patutlah bila macam ada orang kena rasuk ke, bila ada orang kena macam contoh sihir ke, kan lebih kurang dia akan sakit-sakit dekat sendi, dekat tulang tau. Lepas tu dia macam mengadu sakit dekat situ. So lebih kurang macam itulah dia guna medium patung tu kan. banyak waktu asar dan ke atas, waktu-waktu dia aktif. Okey, kalau anda ada pernah bermimpi ular patuk, itu isyarat kamu telah terkena sihir. Kalau mimpi ular Patuk ada ke pernah mimpi Korang ada tak pernah mimpi kena patuk ular? Aku alhamdulillah tak ada lagi lah. saja ular hitam datang dekat tapi tak patuk, hati-hati. Itu isyarat kamu kemungkinan ada yang tak suka ataupun ada yang nak sihir kamu. Okey, kalau kamu mimpi ular sawa ataupun ular yang datang mendekati kamu tapi sejenis ular belaan, ular putih, ular kuning ke, itu selalunya isyarat kepada saka pusaka ataupun ular belaan. Ini binatang belaan yang mana dia datang untuk meminta ataupun nak menolong kamu, menolong tak tahulah dari segi apa, mungkin melawan sihir ke apa semua. Namun ular itu kita tak jemput, jin tu kita tak jemput, jin lah. Jadi bila mana kita tak jemput, dia datang mengganggu kita. Kita tak boleh nak berkawan dengan dia juga. Faham? Baik, kat sini poin yang utama saya nak sampaikan adalah sihir itu wujud. Maka hati-hatilah kamu bila mana terkena sihir. Kalau kamu ada nampak mimpi ular hitam, mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi mayat, itu dah isyarat kepada sihir. Baru je sebentar tadi kawan saya call. Aku takut bodoh. Takut. Okey, so macam korang dah tengok tadi, aku takut. Pernah tak mimpi macam tu? Pernah tak mimpi ada ular patuk, lepas tu mimpi jatuh daripada tempat tinggi, mimpi mayat? Okey, tapi tadi aku dapat benda baru Aku dapat benda baru daripada ustaz tu kata. Ustaz tu kata kalau kita mimpi ular tu patuk kita, maksudnya kita kena sihir. Okey. Kalau kita mimpi ular tedung warna hitam, okey, macam nak patuk kita, macam tu, itu kita tak kena sihir lagi, macam tu. Itu maksudnya ada orang tak suka kita ataupun dia dalam proses nak sihir kita. So kita akan lebih berjaga-jaga. Mimpi tu pun kadang-kadang bagi petanda juga kat kita. Ada ustaz pernah cerita, mimpi ni pun ada dia punya orang kata maksud tersendiri macam tu. Kalau kita mimpi siang, itu mainan tidur. Tak silap aku, waktu kita mimpi waktu malam tau, itu petanda-petanda tau. Macam tu, kalau kita mimpi waktu malam, itu petanda-petanda sebenarnya untuk apa yang akan jadi akan datang. Dan bukan semua orang sebenarnya yang dapat petanda-petanda mimpi ni. Ada orang tidur-tidur mati macam tu. Dia tidur mati terus, dia tak ingat apa benda macam tu. Ada orang macam tu ya. Ada orang bila dia mimpi dia boleh ingat. Ada orang dia dapat mimpi tapi dia tak boleh ingat. Ada orang dia tidur mati terus, macam tu, langsung dia tak ingat mimpi. So ada orang-orang yang ada kebolehan macam ni, yang kadang-kadang boleh tafsir mimpi. Ada orang yang kadang-kadang dia boleh ingat mimpi, tapi kebanyakan daripada diorang yang boleh ingat mimpi ni, diorang sebenarnya tak boleh ingat semua tau. Macam tu. Contoh macam aku kerap bermimpi macam tu kan. Aku kerap bermimpi, bukan mimpi basyah ya, selalu bermimpi macam tu. Jadinya aku tak tahu kenapa bila aku bangun tidur aku rasa macam penat sangat, faham tak? Sebab bila aku mimpi tu aku rasa macam aku bukan dalam mimpi, kau faham tak? Jadi je bila aku bangun tidur aku rasa macam ya Allah penatnya, rasa macam lenguh-lenguh badan ni, faham tak? Macam tu. Sebab waktu aku dalam mimpi tu kadang-kadang aku macam boleh kawal mimpi aku, lebih kurang macam tu. Ini bukan selalu terjadi. Okey, itu kita panggil lucid dream. Okey, lucid dream tak silap aku, kita boleh kawal mimpi kita. Ada ya, dalam istilah sains pun ada lucid dream, tak silap aku. Minta maaf kalau aku salah. Dan ustaz tu kata kalau kita mimpi ular-ular yang lain, contoh macam ular-ular orang bela, macam ular-ular yang kuning putih tu, yang pernah tengok ada orang bela ular tu kan, ular-ular yang bela tu, bela-ular macam ular yang macam ular comel-comel lah, macam tu, ular-ular yang biasa kita tengok dekat zoo tu yang boleh pegang-pegang itu. Kalau kita mimpi ular-ular yang macam tu, itu maksudnya saka daripada keturunan. Ustaz tu kata tadi berkemungkinan
kemungkinan saka daripada keturunan ataupun benda-benda yang ditinggalkan oleh arwah ataupun nenek kita. Tapi ustaz tu kata kita tak boleh orang kata macam berkawan juga dengan benda-benda macam tu. Sebab ular ni kalau datang dalam bentuk mimpi, itu adalah jin. So, korang dapat mimpi yang macam mana? Okey, selama korang hidup ni lah macam tu kan. Korang selalu dapat mimpi macam mana? Pernah tak mimpi kena patuk ular? Mimpi ada ular nak patuk. Nak patuk, bukan dah kena patuk nak patuk. Lepas tu mimpi ada ular-ular yang macam ular-ular belaan-belaan tu datang dalam mimpi korang. Jatuh daripada tempat tinggi. Ada dekat tempat kotor. Mimpi mayat. Korang pernah tak mimpi macam tu? Untuk aku pernah mimpi jatuh daripada tempat tinggi. Itu pernah. Ada dekat tempat kotor, aku pernah kena kena kejar dengan hantu. Ingat lagi waktu tu minggu SPM, kau faham tak? Macam tu aku mimpi kena kejar dengan hantu. Ya Allah, bangun tidur tu aku rasa penatnya. Macam merentah desa weh. Kau bayangkan terasa penatnya tu dekat dunia realiti ni. Aku bangun tidur tercungak-cungak. Macam tu, kau faham tak? Macam kita kena kejar dengan hantu. Dalam mimpi, engkau nak lari laju tak boleh. Tak boleh. Engkau akan rasa kaki kau ni macam berat sangat nak lari. Macam tu lah dalam mimpi, kau faham tak? Aku rasa macam ya Allah, kenapa lah macam tu. Tapi bila kita tersedar yang kita tu dalam mimpi, kita jadi macam relax sikit lah. Okey, ni tak apa, mimpi layan je lah hantu ni. Lebih kurang macam tu, kau faham tak? Aku sampai ada tahap macam tu. Aku tak tahu kenapa aku ni kerap bermimpi. Boleh cakap setiap malam aku selalu mimpi macam tu. Tak mimpi seram, mimpi benda lain. Macam tu lebih kurang lah. Macam mimpi ada dekat tempat lain. Aku cakap dekat awal-awal, dekat video-video lain dulu aku pernah cakap. Tanah Arab, orang cakap kalau dekat sihir belah-belah Arab tu lagi kuat. Sebab apa? Sihir ni asalnya daripada situ. Okey? Sihir, santau, apa benda semua berasal daripada situ. Jadinya dia bergerak pergi dekat Eropah, bergerak pergi dekat tanah Melayu, bergerak pergi Nusantara, bergerak pergi kat Siam, bergerak pergi sana, bergerak pergi sini. Tapi pusat sihir tu dekat situ lah masih. Macam aku cakap tadi, kita boleh cakap macam dekat ibu negara. Ibu negara bagi sihir. Bukan ibu negara kita. Ibu negara untuk sihir. Okay guys, so itulah dia guys video TikTok yang ada orang tag aku dekat TikTok. Suruh aku buat konten horror dekat YouTube ni. So kalau korang ada jumpa mana video seram dekat TikTok yang korang nak aku buat konten, ataupun video-video lawak, video-video pelik yang korang nak aku react dan korang nak aku buat video, korang just komen dekat bawah dan jangan lupa tag aku dekat TikTok. Jangan juga lupa untuk follow aku dekat all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram horror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.